حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ونعم الوكيل على الله على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف صلى الله عليه وسلم dan setengah daripada mereka itu orang yang diperhentikan pada maqamul haimah dan atas daripada barang yang dibukakan hatinya pada menirik akan jalalullah dan jamal Allah Subhanahu wa taala. Inilah dipanggil tajalli, ia dengan jalan sifat dan iaitu satu martabat daripada maratibul usul ataupun martabat orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada mereka yang diperhentikan pada maqamul haibah, mana kegerunan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah daripada obat besar dan cara yang paling mustajab dalam membendung dan mengawal akan nafsu insan itu sendiri. Nafsu dia tidak akan keluar, la yukhrijul nafs minal qalbi illa bi khawfin muz'id aw syauqun mughlid. Nafsu tidak dapat dikeluarkan, yang dalam arti kata lain tidak dapat dibendung, yang mana dia adalah merupakan musuh yang terang. Inna nafsa la ammaratun bisu, semua nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Maka tidak dapat kita kontrol dia, melainkan pengalaman yang dilalui oleh arif billah, dua sifat yang amat besar. Pertama, khaufun muz'id, yang kedua syauqun muqlid, mana takut, gerun yang cukup kuat dan rindu yang cukup kuat. Kerinduan qalbi insan kepada Allah Ta'ala yang sangat kuat, dia akan menghasilkan satu benda besar, itulah tertumpasnya nafsu itu sendiri yang jadi penghalang, ataupun gerun yang cukup kuat kepada Allah Ta'ala. Maka juga sama, dia akan membawa kepada satu faedah yang amat besar, iaitulah nafsu itu dapat dibendung dengan mudah. Maka bila keluar insan daripada nafsu, itu nikmat yang paling besar. Khuruju minan nafs ya nikmatul uzma, dapat keluar daripada belenggu nafsu, itu dipanggil nikmat yang paling besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallahi, semua nafsu itu adalah hijab, dinding antara kita dengan Tuhan. Maka nafsu itu akan terhapus dan ditunduk dan terbakar dengan salah satu daripada haibah, gerun yang cukup kuat. Kegerunan yang cukup kuat menyebabkan suasana berubah. Dia akan bagi kepada apa? Penglenyapan keperasaan makhluk, dipanggil fana billah. Bila gerun terlampau kuat. Waktu tuan guru kita selalu buat misal, ya, arwah almarhum Ustaz Ghaus kan, dia ngajar sini kan. Arwah almarhum, dia kata satu cerita dulu. Orang ni kan, dia pergi apa kan, dia pergi kaki buru hutan naik. Jadi bila dia berjalan dalam hutan, dia tersempak dengan harimau dan tidak ada di kesiling, melainkan ada sebatang pokok. Pokok apa yang ada? Pokok nibung. Dia panjat pokok nibung apa kata kan? Dia serempak harimau tu, pokok nibung tu dia panjat sampai ke atas. Padahal kita maklum duri nibung tu kan, kalau cocok laung kita sakit. Tapi kalau kena gerun dengan harimau tu, pum, hilang. Panjat. Tak terasa dia panjat tu, berdesuk ke atas dia panjat. Bila dia turun balik, bila harimau dia lari, dia turun, baru dia rasa kan.
Itulah misal sikit. Satu orang tu dia terjumpa juga, tapi tak ada pohon lain, pohon tu kecil je kan. Dia panjat pokok tu. Tiba atas pokok tu melentung, turun dia panjat balik. Ya, agak gimau tengok pun gimau suka. Semua benda-benda yang berlaku ni apa? Dia panggil jazbah, tarikan. Qalbi dia bila ditarik gerun dengan satu benda, itu bau gerun dengan makhluk harimau. Dan satu cerita lagi, itu dia orang biasa apa, bila di Kelantan kan, kalau harimau dia hutan tu, dia biasa rumah dia dekat-dekat tepi hutan. Jadi harimau dia kalau dia nak makan lembu tu, dia akan buat 2 trip. Dan pertama dia datang, dia patahkan lekuk kawan, lepas tu dia tinggal, dia ulang balik. Masa dia ulang tu dia orang tembak, ya. Cik yang pakar menembak lah, tapi pakar menembak tu dia akan buat pangkin ni, atas pokok dia buat pangkin, dia akan shoot daripada atas. Jadi seorang ni pun dia nak ikut jugalah kan, dia buat pangkin juga. Dia tak biasa, bila dia nak tembak gimau tu tenung, dia jatuh senapang. Dia nampak gimau, dia nak tembak gimau tu tenung, terlepas jatuh senapang. Itu maknanya apa? Syu'ur qalbi, perasaan hati tu. Bila dia rasa terlampau suka dengan terlampau haibah, gerun, dia ada suasana, dia akan berubah, keadaan dia tu akan berubah. Begitulah apalagi kalau kegerunan dia tadi, ya, dirasakan dengan Allah dengan sungguh, Masya Allah, memang terbuka kan. Qalbi dia akan merasa injizam, satu tarikan yang kuat, dia kelazatan yang hebat berlaku bila dia rasa haibah. Sebab haibah ni lebih tinggi daripada khauf. Khauf di bangkit bawah, dia haibah, khasyah di mana. Dan atas daripada barang yang dibukakan itu semua sebenarnya apa? Futuhat, pembukaan yang dibukakan oleh Ta'ala yang sangat penting dalam proses kita memantau perkembangan, itulah qalbi insan yang sangat penting. Sebab qalbi bila dia elok, semua elok. Kalau dia rosak, begitulah yang lain akan jadi rosak. Dan di antara benda yang memberi manfaat besar ialah satu perasaan dipanggil haibah, gerun. Dan atas daripada barang yang dibukakan hati pada menilai akan jalan dan zaman. Keseluruhan dia ulama himpunkan dalam 2 sifat, jalal dan jamal. Al-Qahar, ya, Al-Mani', itu semua masuk dalam makna jalan. Jalan maknanya apa? Kekerasan dan keagungan Allah Ta'ala. Jamal, keindahan dia, dia menaburkan akan ihsan dia. Setiap saat kita menerima daripada kurniaan makna jalal Allah Ta'ala. Jamal Allah Ta'ala itulah kenikmatan yang tidak dapat dikira, dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala, tak ada muka manusia boleh hitung. Itu makna apa tu? Dia sedang mentajalikan setiap saat akan jamal dia. Dia beri, itu jamal. Dia tarik, itu jalal atau ringkas, ya. Dan insan tak lepas daripada dua. Dalam setiap saat kita menerima sama ada pemberian ataupun penarikan. Dia sihat, itu pemberian. Dia tarik, sakit, ya. Dan sumpamanya lah, segala pengolahan kehidupan kita berbentuk nikmat ataupun sebaliknya. Maka nikmat itu tuan-tuan jadikan sebenarnya jamal, jamalillah. Kalau sebalik dipanggil jalan. Jadi dalam 2 keadaan ini dituntut supaya kita berlaku ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Mata a'taka ashhadaka birrah, wa mata mana'at ashhadaka kahrah. Bila mana Tuhan buka, ya, mata a'tak, diberikan pemberian yang berbagai-bagai pada insan, sebenarnya betul ashhadaka birrah, dia menayangkan kepada insan supaya memerhatikan nama dia al-bir, pengenunya, pemberi yang sangat dahsyat. Wa mata mana'at, dan bila dia blok, ya, dia berinya berbagai ujian dan sebagainya, sebenarnya apa tu? Ashhadaka kahrah, dia menayangkan nama dia yang bernama Al-Qahar, yang maha keras. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaih, dalam 2 keadaan dia sebenarnya memperkenalkan dirinya kepada kita.
Maka berbahagialah manusia yang menyambut dengan cara yang betul, iaitulah arahan Allah Ta'ala, perintah dia, supaya kita mengenali dia, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam tu fi'il amr, al-amru yaqtadi al-wujub. Tiap-tiap kata arahan dia mendaki wajib. Wajib bagi insan tu ma'rifah, mengenal akan pencipta yang menguasai, memiliki segala sesuatu, termasuklah diri insan yang kerdil itu. Sebab tu disuruh cas dengan kalimat tauhid, supaya nur dia memancar, nur dia makin terang. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jaddidu makna maintain, tajdid iman kita ni dengan kalimah tayyibah, kalimatut tauhid, kalimah yang membawa manusia itu memahami akan tauhid am dan tauhid khas. Tauhid am mana kita beriktikad, berakidah ketuhanan adalah khas, tunggal, milik Tuhan. Adapun tauhid khas, kita merasakan sebenar-benar wujud hanyalah dia. Yang lain sebenarnya tidak mawujud pada hakikat, ya. Adapun pada zahir syariat nampaklah tubuh badan kasar kita dan segala ciptaan-ciptaan yang lain, tapi bila dipandang daripada sudut, ya, iaitulah mutlak ataupun sudut muqayyad, maka hilang. Ya, wujud makhluk adalah muqayyad, ditambat, diikat. Ya, berbeza dengan kewujudan Allah yang mutlak. Mutlak mana? Bila qaidin, dia tak ada ikat, tak ada siapa ikat Tuhan, dia yang mengikat kita. Tiada siapa yang menguruskan Tuhan, membantu, bahkan dia yang membantu kita. Tuhan tidak bersandar kepada siapa, bahkan segala makhluk bersandar kepada dia, berhajat dan seterusnya. Maka ini benda ada kepahaman di dalam kalimah tayyibah, dalam kalimat tauhid. Sebab Rasulullah SAW suruh kita tajdid, memperbarui sentiasa. Ini menunjukkan bahawasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Dia bertambah bila kita cas dia, bila kita leka je dia kurang balik. Dan cahaya iman kalau kurang dia amat bahaya, dia kurang nampak, ya. Maka berjalan kurang nampak bahaya. Kita kalau mata tak clear pun kita tak wani mandu dan siang apatah lagi malam, ya. Maka suasana ujian hidup di akhir zaman lebih teruk daripada suasana gelap malam kan. Kalau tak ada cahaya makrifat, cahaya iman, cahaya ibadah, menyebabkan seorang tu akan bahaya besar akan menimpa dia dari sudut kerohanian dia. Jadi dua perkara ini senantiasa disuruh kita memerhatikan, ya. Fi kulli zalika muta'arifun ilai, dan dua keadaan hendaklah kita ada ta'aruf, Tuhan memperkenalkan. Dan berbahagialah kalbi insan yang sentiasa mendapat pentajalian, ya, sama ada jalal ataupun jamal. Sebab haibah tu dia hasil daripada jalalullah, yang memandang kehebatan, kekerasan Allah Ta'ala. Masya Allah. Sebab dia kata bila tadi Tuhan tajalli, dia akan lenyap yang lain, ya. Subhanallahil azim, la yasbutu ditajalli azamatihi syai'un, ya. Kalau Sayyidi Ahmad bin Idris, Maha suci Allah yang maha agung, mana terhapuslah, mana la yasbut, tidak sabit, ya, syai'un, suatu pun. Bila tu ditajalli azamati Rabbi, bagi tajalli azamah kebesaran Tuhan. Bila qalbi insan ditajallikan, dibuka oleh Allah Ta'ala, yang di antara namanya adalah Al-Fattah, dia yang membuka. Dia buka tajalli, mesti lenyap, confirm dia akan lenyap. Nur pentajalian sangat hebat, dia membakar segala ghaflatul qalbi, segala kelalaian hati itu akan hilang. Di situlah dia mula mendapat kelazatan, kenikmatan yang maha dahsyat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalbi dia akan ditarik, maknanya kepada mi'raj, ma'rifat dia kepada Tuhan. Lepas tu disuruh kita banyak melakukan zikrullah. Bila zikir, pancaran nur zikir tadi makin lama makin terang, dia membakar akan kegelapan kelalaian insan.
ya, sehingga dia berlazat dengan Allah Ta'ala, kemanisannya dan kelazatannya. Dan terus kepada pembukaan. Dan setengah daripada mereka itu orang yang naik kepada makamil fana. Apa makna fana? Antabdu azamatillah, bahawa terselah terang dalam kalbi insan tadi kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Ya, semua dia punya, milik dia belaka. Dia yang menjadikan manusia daripada tiada kepada wujud. Dia juga yang memadamkan kewujudan manusia, insan dan segala makhluk. Ya, Masya Allah, kan wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala itu saja yang berlaku. Apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Jadi benda ni naklah sentiasa disirami supaya subur makrifat qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Mereka yang Tuhan naikkan kepada makamil fana. Dan makam fana ni merupakan awal peringkat dimasuk dalam, ya, iaitulah dairatul ma'rifah, daerah ma'rifat akan Ta'ala. Al-sayru billahi la yakunu illa ba'dan fana. Berjalan ke Tuhan dia tak mudah melainkan fana. Apa makna fana? Tertutup, ya, pandangan dia kepada makhluk. Keperasanan qalbi, ini bukan mata dan qalbi. Dalam persoalan ni qalbi yang paling besar, hati. Tertutup keperasanan dengan makhluk. Ketika itu Tuhan akan buka perasaan ia dengan Tuhannya. Keperasanan kepada Tuhan dia berlawan dengan keperasanan kepada makhluk. Kalau jiwa insan tu hanya perasaan dengan makhluk saja, dia dapat merasa satu nikmat pembukaan dengan Allah. Bila dipadamkan, baru Tuhan hadiahkan. Dia dapat hadiah ni sangat hebat, ya. Jasad dia bersama makhluk, qalbi dia dengan Tuhan yang memiliki makhluk. Itu lagi hebat, ya. Allah. Dan setengah daripada mereka orang yang dinaikkan oleh Ta'ala kepada makamil fana yang mengandung ia atas batin itu. Semua kitab diurus adalah batin dalamnya. Zahir dan kitab fiqh, syarat rukun sembahyang apa sembilan dia dah bahas. Yang ni kontak terus kita dengan Allah Ta'ala. Daripada beberapa nurul yakin, yakin asyabihu bin nur, keyakinan yang kuat, ya, dikatakan nur. Apa makna nur? Quwwatul yaqin alladhi yusmiru halawatal iman wa halawatul ibadah wa halawatul ma'rifah. Itu dipanggil nur yang Tuhan pancarkan, nurul yakin. Dan musyahadah, iaitu pandangan qalbi insan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat dia tak putus sebenarnya. Sebab apa tu? Kelazatan dia luar biasa. Kemudian terpilih ia di dalam syuhudnya itu daripada wujudnya, dan inilah satu bagai daripada tajalli zat, ya, akan segala orang yang khawas, orang pilihan daripada orang yang muqarrabin, orang duduk dalam maqamul qurbi. Maqam qurbi mana kehampiran jiwa dia, hati dia dengan Allah Ta'ala, ya. Ajsaduhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'ar rabb. Jasad mereka bersama makhluk, tapi hati dia tidak, ya. Hati yang mahal itu diberikan dengan kekasihnya ialah Allah Ta'ala. Hujatul Islam Al-Imam Ghazali dia tulis di maqam ni, wahai insan, kamu aku beri sangkar saja, ya, aku beri kamu sangkar. Mana dua? Dalam aku tak bagi, ya, dalam dia takkan bagi. Buat dalam dia benda mahal, maka diberi pada siapa? Kekasihnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalam Imam Ghazali tadi. Mana jasad kita dengan makhluk, tapi rohani kita dengan Tuhan. Tuhan nak kita apa? Ruhani itu dalam kita tu, dia sentiasa dengan dia, ya. Jadi antara perkara proses besar yang perlu dilakukan. Dan inilah satu martabat daripada maratib, mana martabat usul, maratibul wuslin, yang martabat orang yang sampai. Apa makna sampai? Ya, sampai ke Tuhan bukan macam sampai kita dengan makhluk. Kita sampai dengan makhluk ialah perjalanan daripada jauh menjadi dekat bertemu dengan Tuhan, kawan. Sampai di mana? Objek yang dicari, rumah dia ke, kawan dia ke,
ya, di mana-manalah tempat dia fokus nak pergi, itu sampai kita. Ada pun sampai kepada Allah Ta'ala ialah masuk dalam maqamul ihsan. Di dalam itu disebut dalam hadis sahih tu, anta'budallaha ka'annaka tarah, itu dipanggil maqamul musyahadah. Kamu beribadat seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala, seolah, bukan lihat betul. Bayangkan macam mana kita buat kerja, bos besar dekat depan, kita pun melihat dia tengah buat kerja, kita perhati dia, atau tentulah kerja tu akan jadi cantik. Kita akan ada unsur-unsur tak elok. Begitu juga kalau bos tadi, dia akan lahir dua. Satu bos ini terlampau garang, satu lagi bos ni terlampau baik. Dua-dua sifat ni akan mempengaruhi pekerja. Bahawa ia bila garang, dia orang takut, dia akan rasa haibah tu ada, dia akan buat kerja dengan betul. Begitu juga kasih, kalau dia tengok ni terlampau baik bos dia akan buat kerja dengan betul, sebab dia malu. Ya, bos ni orang baik, kalau kita buat tipu, malu gitu kan. Jadi dua perasaan mesti ada. Yang penting perasaan tu kena ada. Kalau jangan tak ada perasaan dengan Tuhan, ya, keperasaan tu penting. Sebab tasawuf dia bincang keperasaan qalbi. Tu mursyid, namanya mursyid pesan, kau jangan buat tak perasaan dengan Tuhan. Wah, dia cakap tu ringkas padat macam ni, kita dengar pun gurun. Kau jangan berani-berani nak lupakan dia. Pesanan tu pun besar. Dan inilah dipanggil satu martabat daripada maratib, mana martabat pangkat sampai kepada Ta'ala. Dia banyak pesen. Dan di atas daripada martabat haqqul yakin. Dan adalah demikian itu di dalam dunia ini sekejap. Ya, dipanggil sekejap pandangan mata je, sap terlintas. Dan ia sebab mesra ia nurul musyahadah pada anggota hamba, memperolehi akan dia itu rohnya dan hatinya sekali. Allah dari mana nafsu dia hingga batang tubuh dia akan rasakan. Dan inilah daripada setinggi-tinggi maratibul husnin, martabat sampai intaha, mana habis kalam. Ya, macam mana kalau dia serempak lima tadi, berasa kan, mengemang bulu goma. Ya, dia terperanjat, mengemang bulu goma, habis atas badan berasa. Kalau makhluk gaib pun setengah daripada tu, pengalaman dia lah. Kalau makhluk gaib tu ada, Patan dengan Pak Lis, setan tu boleh yang jenis mengganggu kan. Jalan satu tempat tu, orang Melayu panggil apa? Keras. Bukan keras dia memberi bekas, tak, mana benda tu ada itu. Dia akan terasa mengemang bulu goma kan. Terpandang pula, wah lagi kan. Dia terpandang, terasa kan. Jadi makna itu kalau terpandang makhluk, ini dengan Tuhan lagi lah, lenyap yang lain, dia je. Bahawa itu dia panggil lazat yang paling hebat. Ya, itulah ketenggelaman qalbi kita dengan yang lain, maka lagi terang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia antara peringkat-peringkat yang ada dan boleh disampai, akan dapat kesampaian bagi mereka yang bersungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh pada jalan kami, kami buka jalan ni. Jalan dia lah dengan apa? Menjaga penumpuan kalbi kita dengan dia, sampai dapat kemanisan dengan Allah. Dan bila kemanisan, kita cek balik, pastikan dia dapat kerinduan. Dan bila kerinduan asyik kuat, ketika itu baru dibuka. Ya, baru dibuka. Mana pembukaan berlaku apabila ada asyik betul hati dengan Allah. Dan keasyikan itu tidak akan dapat melainkan ada kemanisan dengan Tuhan. Dan kemanisan itu tak akan dapat melainkan ada istighal. Apa istighal? Penumpuan. Dalam semua ibadat kita menumpu betul dengan dia, insya-Allah dia akan dapat kemanisan. Kemanisan itu akan membawa kepada kerinduan asyik, dan di situ baru dah dapat tulis hijab. Aku buka hijab gitu, ya. Atau kalam Sayyidi Ahmad Ibn Idris dalam Ma'rifat Allah Ta'ala, secara ringkas dia itu panduan dia. Kemudian kita syah, dan hasil demikian itu meratib sampai itu pada 4, sampai martabat hamba tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu martabat sama ada zat, sifat, af'al, asma'. Itu akan dibincang di belakang. Summa qalu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.
Ya Karim. Ya